kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang
berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang bara di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Seluruh sahabat-sahabat, tuan-puan, adik-adik, anak-anak, ya, para asatizah yang turut bersama, semuanya Ustazah ucapkan ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke kuliah talaqi ya bersama dengan Ustazah. Mudah-mudahan sentiasa kita dipandu, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa yang Ustazah petik daripada doa Qiyamil Lail yang disusun oleh Dr. Muhammad Mahmud As-Sawaf, yang disusun oleh Syekh Muhammad Mahmud As-Sawaf, terbitan Darul I'tisam, di mana diletakkan tajuk ya bab kepada doa itu adalah Allahumma alhimna rushdana, ya Allah ilhamkanlah kepada kami kebijaksanaan, ya kurniakanlah kepada kami kecerdikan ya Allah. Jadi sama-sama kita berdoa, ya mudah-mudahan Allah memberkati dan memustajabkan doa kita.
نستغفر الله العظيم الرحيم ونتوب إليه نستغفر الله الجليل الكريم ونستعين به نستغفر الله القدير الحكيم ونتوكل عليه نستغفر الله الكبير المتعال ونتوسل إليه اللهم ألف بين قلوبنا إخوانا واجمعنا على طاعتك أعوانا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبلنا ونجنا برحمتك من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر قواتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أتمم علينا نعمتك واجعلنا شاكرين لها ولفضلك واجعلنا بها سعداء كرماء أوفياء لإحسانك علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وتب علينا يا تواب اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات والزلات وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, semuanya sihat ya insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini, kita meneruskan pengajian hikam di mana insya-Allah sahabat-sahabat yang ustazah kasihi sekalian, pada malam ini kita masuk kepada hikmah yang keempat. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman ya. Allah berikan kita bimbingan untuk memahami ya ilmu daripada ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama melihat kepada hikmah yang keempat. Ustazah telah pun mempermudahkan insya-Allah kepada sahabat-sahabat untuk melihat hikmah yang keempat melalui slide yang ustazah sediakan ya. Jadi boleh rujuk pada slide itu untuk kita baca bersama-sama hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat berbunyi arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Maksudnya ialah rehatkanlah dirimu, rehatkanlah dirimu daripada tadbir ataupun urusan ini. Justru apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain, sama ada perkara duniawi atau ukhrawi, maka janganlah engkau melakukan bagi dirimu. Ya, ustazah ambil maksud kepada hikmah ini ya dalam kitab huraian kepada hikam yang telah pun disusun oleh bekas mufti wilayah kita yang sekarang adalah Menteri Agama ya. Jadi ustazah ambil terjemahannya itu daripada kitab yang disusun oleh beliau ya. Baik, mari kita lihat sama-sama sahabat-sahabat sekalian ya. Boleh kembali kepada ustazah daripada slide tersebut. Baik. Daripada perkataan arih. Sebelum ustazah huraikan tentang arih nafsaka, ambil dulu perkataan arih. Ya, ini nak tengok ni, Masya Allah bahasa Arab ni sahabat-sahabat sekalian ya, dia ada elemen yang cukup indah.
Macam mana sahabat-sahabat rasa bila kita sebut arih? Macam orang lepaskan nafas kan? Ya, arih. Maknanya kalau kita sebut arih ni, Ustaz rasa macam nafas Ustazah tu Ustazah lepaskan. Arih. Ya, maknanya dengan menyebut arih tu pun terasa dari segi maksud bahasa Arab dulu ya, dari segi bahasa Arab dulu. Kecantikan, keindahan, iliman yang ada pada bahasa Arab itu sendiri. Bila kita sebut arih, rasa rehat rasa lepas. Ya, rasa kita tarik nafas tadi, kita pun arih, lepaskan. Bila kita lepaskan tu rasa apa? Rasa rehat, rasa terlepas semua beban. Ya, itu dari segi bahasa Arab tu sendiri, arih. Dan bila kita tengok kepada maksud arih itu, sahabat-sahabat sekalian, maksudnya apa dia? Rehatkan dirimu. Lepaskan. Jangan dipikul segala, jangan ditanggung segala beban, masalah, segala benda nak fikir, segala gala-gala ya. Sebab kita kena ingat sahabat-sahabat sekalian, ada batas kemampuan kita sebagai manusia. Jadi ini kita belum pergi memahami betul-betul lagi ya Ustazah selayang pandang untuk sebut tentang maksud dia secara umum. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir, ya, daripada menguruskan tentang urusan ini. Urusan yang dimaksudkan ini sahabat-sahabat sekalian ya adalah urusan di mana kalau kita lihat pada huraian penerangan ya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada yang disebut sebagai isqat tadbir al-uyub. Isqat tadbir al-uyub. Sebab tadbir, mengurus ni ada beberapa jenis. Ada disebut oleh Ibnu Ajibah, nanti kita akan lihat. Ada 3 jenis nak tadbir, nak urus ni. Ada tadbir yang keji, ada tadbir yang dituntut, ada tadbir yang harus. Jadi, yang nak disuruh kita merehatkan diri, yang nak disuruh kita melepaskan, ini adalah dalam bentuk, maknanya tadbir yang memang tak sepatutnya kita campur. Ya, tak sepatutnya kita buat. Ya, ataupun nanti kita akan lihat kepada maksud arih nafsaka secara umum. Maka rehatkanlah diri kamu daripada tadbir, ya, mencampuri, mentadbir urusan ini. Justru apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain tak semestinya ya kamu nak lakukan bagi diri kamu. Mari kita lihat pada slide yang kedua sahabat sekalian untuk kita melihat mafhum umum kepada tadbir ini ataupun kepada hikmah ini. Mafhum umum ialah rehatkanlah diri kamu daripada keletihan, daripada kelelahan, mengurus pentadbiran yang menafikan konsep perhambaan ataupun ubudiyah kepada Allah. Ya, boleh lihat pada slide yang Ustazah sediakan. Rehatkanlah dirimu daripada keletihan ataupun kelelahan, mengurus pentadbiran yang menafikan konsep perhambaan ataupun ubudiyah kepada Allah. Itu maksud nak rehat yang mana ni? Bukan maksud dia rehat-rehat sesajalah, tak payah buat apa-apa. Ya, kita cuma jawab, semua serah pada Allah. Semuanya Allah dah buat, semuanya Allah atur semua. Lepas tu kitanya time pukul 6 pagi pun tak bangun tidur. Ya, pukul 6 masuk waktu solat subuh, tak solat subuh. Orang lain pergi kerja, kita tak pergi kerja. Kita bagi alasan apa dia? Kata arah nafsaka minat tadbir. Ya, kata tak payah buat apa-apa. Kata suruh rehat, golek-golek memanjang. Ini adalah fahaman yang salah. Sebaliknya yang dimaksudkan dengan arah nafsaka minat tadbir, maksudnya adalah rehatkan dirimu daripada kepenatan. Rehatkan dirimu daripada kelelahan. Ya, daripada kesibukan. Sibuk apa dia? Lelah apa dia? Lelah dari segi menguruskan pentadbiran ataupun menguruskan hidup sesuatu urusan sehingga dalam menguruskan itu menafikan konsep penghambaan diri kepada Allah. Menafikan konsep ubudiyah diri kepada Allah. Maknanya kita bila menguruskan sesuatu, kita rasa macam kita ni hebat. Kita bila menguruskan sesuatu, kita mengandalkan semua kekuatan yang kita sangka ada pada diri kita. Contoh sahabat-sahabat sekalian, ya, katalah anak-anak kita nak sekolah, anak-anak kita nak membesar. Jadi kita ni kita sebut apa? Sayalah ibu tunggal dengan 2 tangan ni, dengan orang kata 4 kerat tangan dan kaki ini, sayalah yang besarkan anak-anak tu.
Pagi petang saya pergi bekerja. Pagi saya berniaga, malam saya berniaga. Ya, saya belaka yang urus. Ya, malam saya buat kiraan. Okey, nak bayar yuran anak banyak mana? Okey, anak yang tak sihat, yang sakit perlukan rawatan banyak mana? Dia urus, tetapi sehingga dia lupa bahawa dia adalah hamba Allah. Dia uruskan kehidupan sehingga dia menafikan konsep abudiyah dia kepada Allah, penghambaan diri dia kepada Allah. Sehingga dalam menguruskan semua itu dia lupa berdoa, ya, lupa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, lupa untuk meninggalkan larangan Allah. Dia atas nama nak mengurus, nak melakukan, nak mentadbir, maka ya, dia langgar batasan hukum haram yang Allah telah letakkan, dia langgar batasan hukum haram dan makruh sehingga dia tidak melakukan perkara yang wajib yang Allah perintahkan. Maka ini yang dimaksudkan, sibuknya kamu, penatnya kamu, lelahnya kamu dalam menguruskan hidup dan urusan kamu sehingga kamu terlupa ya untuk memaknai satu konsep yang besar dalam kehidupan, iaitu konsep kehambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga setakat ini sahabat-sahabat faham ke tak faham? Ustazah nak tengok respon ya daripada sahabat-sahabat kita. Okey, insya-Allah harapnya faham ya sahabat-sahabat sekalian. Baik. Ketika mana Ustazah mempelajari ya sahabat-sahabat sekalian tentang hikmah yang keempat ini adalah kitab hikam yang Ustazah dah conteng-conteng dah ya, tulis-tulis. Photostat ya, ini adalah kitab hikam Al-Hikamul Ataiyah Syarhun wa Tahlilun yang disyarahkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya, ini. Jadi masa Ustazah belajar sambil dengar ya dia punya syarit kaset Dr. Said Ramadan menghuraikan sahabat-sahabat sekalian. Bila masuk hikmah yang keempat, Ustazah catat kat sini. Ini catatan Ustazah. Mungkin tak nampak sangat ya. Yang ni bahasa Melayu ni Ustazah catat. Ustazah kata apa? Yang pertama Ustazah catat, Allah membantu kita untuk mengawal dan menguruskan fikiran kita dengan baik. Allah membantu kita untuk mengawal dan mengurus fikiran kita dengan baik. Sahabat, lelah tu kadang-kadang, ya, kelelahan, kepenatan bukan saja dari sudut fizikal. Kalau kita lihat dalam apa yang dibicarakan oleh kata-kata hikmah Ibnu Athaillah, iaitu hikmah yang keempat ni sahabat sekalian, kata Ibnu Athaillah adalah arih nafsak, bukan arih jismak. Bukan rehatkan tubuh badan kamu, bukan rehatkan fizikal kamu. Kita mungkin kata yang selalu penat ni fizikal, yang selalu penat ni tubuh badan. Ya, penat mata, penat kaki, penat tangan, penat urat, penat lutut. Tapi yang sebenar-benarnya sahabat sekalian, antara kepenatan ya yang sangat meresahkan, kepenatan yang memang akan menjadikan hidup kita keluh kesah dan huru-hara adalah jiwa kita penat. Jiwa kita penuh dengan ratapan, jiwa kita penuh dengan keluhan. Ya, jiwa kita selalu tak puas hati. Masya Allah, penat jiwa tu. Hari ni tadi Ustazah ada sebut. Ustazah ada buat satu poster dalam Instagram dan Facebook Ustazah. Sebenarnya bukan saja-saja sahabat sekalian yang buat poster, bukan ya. Tapi Ustazah bercakap sesuatu yang memberi kesan kepada diri Ustazah sendiri. Iaitu tiba-tiba sahabat sekalian Ustazah rasa ketika mana mendengar orang lain, ya, kita mendengar orang lain akan reflect pada diri kita sahabat-sahabat. Mendengar orang lain mengatakan, saya dah penat dengan semua ni. Ya, saya dah penat dengan semua ni. Saya dah tak tahan. Ya, ini luahan orang lain sebenarnya. Saya dah penat dengan semua ni, saya dah tak tahan. Tiba-tiba saat Ustazah mendengar tu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah reflect pada diri sendiri, ya Allah, itu adalah kata-kata aku. Aku pun pernah cakap macam tu. Aku pun pernah cakap, ya, kadang-kadang menguruskan tahfiz ya sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang bila dah hilang sabar ke apa benda, dah susut sabar tu. Inilah di antara perkataan yang Ustazah cakap pada Dr. Azhar. Cukuplah bang, dah penat dah dengan semua ni. Ya, dah penat dah, tak larat dah. Tapi tiba-tiba bila Ustazah mendengar itu daripada mulut orang lain sahabat-sahabat sekalian. Ya, bukan Ustazah nak mengatakan tentang orang tu, tapi subhanallah, Allah yang maha baik nak suruh kita mendengar daripada lisan orang lain. Kok kamu tak dengar daripada lisan kamu sendiri? Ya, kok Ustazah terlupa apa yang Ustazah cakap, sekarang Ustazah dengar daripada lisan orang lain. Dia mengatakan penat, dah tak larat, apa semua. Dan saat itu Ustazah rasa apa? Ya Allah, ya Tuhan, buruknya kelakuan aku. Ya Allah, ya Tuhan,
Benarkah aku pernah bercakap demikian, pernah mengeluh demikian? Sikit-sikit penat, sikit-sikit letih. Penat yang kita sebut bukan penat dalam bentuk yang biasa-biasa, tapi penat dalam bentuk maknanya kita fed up. Kita dah malas. Kita dah menyampah, sahabat-sahabat sekalian. Kita dah tak tahan. Allahu Akbar. Ketika itu saya tengok, saya fikir apa? Kesian dekat jiwa kita. Jiwa kita kepenatan. Kerana ada sesuatu yang jiwa kita tidak nampak. Padahal setiap pekerjaan yang kita buat, setiap amalan yang kita buat, kalau cantik niat dia, kalau betul amalan yang kita buat menurut syariat, mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul mengharapkan Allah, kalau benar pada niat, benar pada pelaksanaannya, insya-Allah kita takkan penat. InsyaAllah ada penawar pada kepenatan, ada penawar kepada kelelahan kita. Apa dia? Kerana tidak ada setiap langkah, setiap amal yang kita buat bermula daripada keinginan, Allahumma illa, kecuali Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat kali ganda. Malu untuk kita kata penatlah, malaslah, dah tak sukalah nak buat semua ni. Allahu Akbar. Sedangkan kita buat tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Sedangkan kita buat itu dalam keadaan nak mensyukuri nikmat Allah pun kita tak mampu. Kalaulah kita kata okeylah kita buat kebaikan, kita buat amalan bukan dalam konteks untuk kita melihat apa yang Allah akan berikan kepada kita, ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau bukan itulah sudut pandang kita, cuba kita alih sahabat sekalian, sekurang-kurangnya kita melihat apa yang kita lakukan, amalan yang kita buat, biarlah dalam maksud makna nak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu pun kita tak mampu pun sebenarnya nak bersyukur. Ya? Kenapa kamu serahkan diri kamu kepada urusan dakwah? Ya, kenapa kamu wakafkan diri kamu untuk berkhidmat kepada ummah? Contoh, biarlah jawapan yang kita buat, jawapan yang kita boleh cakap, sekurang-kurangnya ini tanda aku nak berterima kasih kepada Allah. Sekurang-kurangnya aku nak membayar zakat sendi-sendi yang ada pada tubuh badanku ini. Sekurang-kurangnya aku nak menjadi manusia yang bermanfaat, nak mensyukuri nikmat, setiap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kepadaku. Maka dengan demikian aku wakafkan diriku kepada perjuangan Islam. Maka dengan demikian aku wakafkan diriku ni untuk menjadi apa? Untuk menjadi manusia yang sentiasa untuk melakukan perkara kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat-sahabat sekalian, tapi hairan yang menimpa kita adalah kepenatan, lelah. Berapa ramai ibu-ibu yang rasa kelelahan kerana mendidik anak-anak. Berapa ramai isteri-isteri yang merungut, rasa lelah. Kenapa? Sebab terpaksa, katanya, terpaksa mentaati suami. Dan berapa ramai sahabat-sahabat sekalian, suami yang merungut, lelah untuk apa? Menyempurnakan tanggungjawab, untuk memberikan nafkah yang halal, halalan tayyibah kepada anak isteri. Masya Allah, yang lelah itu sebenarnya apa? Kenapa jadi lelah? Kenapa jadi penat? Sebab kita mengurus tadbir pada konsep yang silap, konsep yang tidak sewajarnya, seperti mana yang telah Ustazah sebutkan, kerana kita mengurus tadbir dalam keadaan kita rasa kita hebat, kita ada kekuatan, kita ada kepandaian, kita ada itu dan ini, sehingga menafikan konsep ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya seorang hamba, sahabat-sahabat sekalian. Kita buat semuanya dalam lingkup, dalam ruang lingkup kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang dhaif, yang naif, yang tidak ada apa-apa kecuali dengan pertolongan, dengan ihsan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Arah nafsak. Rehatkan diri kamu. Rehatkan jiwa kamu, rehatkan hati kamu. Jadi pagi tadi tu sahabat sekalian, Ustazah buat poster tu. Ya, bila reflect kepada dirilah. Ya Allah, ya Tuhan, aku pun pernah cakap macam tu. Ya, kadang-kadang ngomel-ngomel dengan anak. Ya, Umi dia dah penat dah dengan anak-anak ni punya perangai. Ya, penat, Umi ni penat. Allahu Akbar, rasa malu sahabat sekalian. Ya, penat apa? Penat apa? Kalau kita cakap penat pada nada yang biasa tak apa. Ya, Umi nak rehat kejap ya, Umi penat. Tak apa. Ini penat dalam bentuk, orang faham sahabat-sahabat sekalian. Anak kita yang dengar faham. Umi ni tak puas hati ni. Ya, marah ni. Kita nak marah ke siapa? Kita nak tak puas hati kepada siapa? Sedangkan amanah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal yang Allah bagi kepada kita tu pun sebahagian daripada apa? Kononnya itulah yang kita minta. Ya, daripada belum kahwin, nak kahwin, dah kahwin, nak anak. Betul tak sahabat sekalian? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Jadi bila Allah bagi kepada kita pasangan, Allah bagi kita kepada kita anak, tiba-tiba kita meratap, kita mengeluh, penat.
Bukankah itu adalah qurrata ayun yang Allah berikan kepada kita dan menuntut kepada kita supaya kita berikhtiar, supaya kita berusaha, tapi tidak akan melelahkan. Ya, tapi tidak akan menyebabkan kita tertekan dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita tahu ruang lingkup arih nafsaka minat tadbir, iaitu kita merehatkan diri kita daripada mengurus mentadbir sehingga menafikan konsep ubudiyah kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya tulis yang pertama ya dalam buku Ustazah ni lah, saya tulis. Nanti ada juga nota tu ada ya, tapi ni Ustazah cakap lebih awal. Saya tulis yang pertama tu apa dia? Allah telah membantu untuk kita mengawal dan menguruskan fikiran kita dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah sebenarnya dalam bab tadbir ini, tadbir dia dipanggil isqat tadbir al-uyub ya. Itu adalah penulisan ataupun kajian Ustazah dalam PhD Ustazah. Ni kitab PhD ni. Ya, dalam kitab PhD ni, dalam ni ada dalam bab yang ketiga, tajuk Ustazah adalah pendekatan psikoterapi Islam dalam mengurus tekanan pesakit kanser payudara. Jadi dalam bab yang ketiga tu, sahabat-sahabat sekalian, memang Ustazah mengkaji tentang bagaimana nak mengurus tekanan pesakit kanser payudara dengan mengambil teori ataupun mengambil konsep yang dinamakan sebagai terapi kefahaman dengan merujuk kepada teori kaedah ya, teori kaedah mana tadi? Okey. Dengan merujuk kepada Isqat Tadbir Al-Uyub Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bab terapi kefahaman. Ya. Sebab Ustazah letak, dia ada 5 sahabat-sahabat sekalian terapi konsep untuk mengurus tekanan tu. Yang pertama adalah kefahaman. Sebab kalau kita tak faham kat kepala, kat fikiran, kat hati, tak faham konsep, memang berterabur hidup kita. Sebab tu saya suka membawa kitab hikam ni, sebab benda ni nak mengubah kita punya mindset. Nak mengubah kita punya sudut kefahaman kita yang akan bawa sampai kepada dalaman kita, kepercayaan, ya, belief system, sistem keyakinan dan sebagainya. Jadi antara yang dalam kajian tu sahabat sekalian, kadang-kadang yang jadi penat, ya, jadi stres, jadi apa semua ni sebab apa? Sebab fikiran tu gelisah. Fikiran tu tak berhenti berfikir. Jadi bila kita memahami kepada hikmah yang keempat ni, dah rehat-rehat lah, rehat-rehat daripada apa? Memikirkan, sibuk menguruskan sesuatu yang memang luar daripada batas kemampuan kita sebagai manusia. Bukan bermakna kita tidak perlu berusaha dan berikhtiar. Okey ya, faham baik-baik. Jadi sebagai contohlah pesakit kanser payudara yang Ustazah kaji ya, sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Ya, macam-macam kalau nak difikir sahabat-sahabat, macam-macam. Ya, bila Ustazah buat interview temu duga, ya, kita katalah temu duga ni ataupun interview, sesi kita ini hanya berlangsung sekitar setengah jam. Itu katalah, itu kita buat macam tu. Ya, hanya berlangsung sekitar setengah jam. Tapi yang berlaku sahabat-sahabat sekalian takkan jadi setengah jam. Meleret-leret sampai 1 jam, sampai 1 jam setengah. Daripada satu isu kepada satu isu yang akan disebut oleh pesakit tersebut. Ya, antara yang dia sebut, bila dia sebut bermakna benda itu, ya Allah, memenuhi fikiran dia, memenuhi hati dia. Ya, Ustazah, macam mana saya nak dapatkan rawatan kanser ni mahal, suami saya hanya jaga sekolah Ustazah, ya, dan dia kadang-kadang shift siang, kadang-kadang shift malam. Ya, berapa sangat gaji dia Ustazah, macam mana saya nak dapatkan sumber keuangan. Sebab itu saya tahan duduk dalam rumah, tidak dapat rawatan di hospital. Ya, tak dapat rawatan di hospital. Lepas tu fikir lagi, kalau saya masuk hospital Ustazah, siapa nak jaga saya? Suami saya kena bekerja, ada anak-anak yang masih lagi ditanggung. Ya, ada anak laki-laki saya pun kena bekerja. Sampaikan ada satu kes tu sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak bagi dia minum air. Ustazah tengok mulut dia kering sangat, bibir dia sangat kering. Ustazah kata, Kak, Ustazah ambilkan air Kak. Okey, minum Kak. Minum banyak sikit Kak. Dia minum sikit je. Dia minum sikit dan dia minta Ustazah bacakan sikit, tawar-tawarlah ke air ni Ustazah. Dia kata, tolonglah letakkan oleskan air tu dekat bibir saya, memadai.
Sekali sikit sangat akak minum kak. Minum banyak sikit. Kena banyak minum air. Kononnya lah Ustaz pandai lah. Kononnya cakap banyak minum air lah. Apalah ya. Kena banyak minum air. Dia geleng kepala. Sikitnya akak minum air. Apa dia kata? Ustazah, akak takut nanti kadang akak terkencing. Ya, akak tak boleh nak pergi ke bilik air tu, kadang-kadang bayang rasa nak pitam, nak rebah. Itu yang akak fikirkan. Ya, bila anak akak balik petang karang, barulah akak minum air banyak-banyak. Sebab bila nak terkencing ada anak lelaki-lelaki tolong papah masuk bilik air. Allahu Akbar. Macam-macam dalam fikiran, macam-macam. Ya. Jadi dalam terapi atau sebenarnya tajuknya pendekatan psikoterapi kajian tu. Macam mana kita nak bawa kepada sahabat-sahabat yang seperti ini, jadi kita tolong bantu untuk apa? Untuk mengharmonikan perkara apa nak fikir, perkara apa nak buat dengan perkara yang tak payah fikir berat-berat lah. Lebih baik berehat, serahkanlah urusan kepada Allah. Ya, serahkan urusan kepada Allah. Jadi dibantu untuk apa? Untuk kawal fikiran. Sebab fikiran tu ya Allah, fikir macam-macam tuan-puan sekalian. Itu yang jadi stres. Itu yang jadi tertekan. Kalau dalam konteks pesakit kanser ni sahabat-sahabat sekalian, antara sebab kanser ni ya jadi agresif, jadi cepat merebak pun dia terkait juga dengan persoalan tekanan hidup. Ya, stres yang datang daripada apa? Cara kita berfikir, olahan fikiran kita, mengurus fikiran. Jadi masya-Allah bila kita sebut arih nafsaka minat tadbir, ya kita ni hamba, kita buat pada kadar yang kita mampu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berikan zikir-zikir yang boleh menanamkan keyakinan kepada diri kita sebagai hamba Allah yang tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Ya, seperti zikir hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi rasa apa? Rasa terubat dah. Ya, tak larat nak fikirlah. Kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, Ustaz jumpa dengan pesakit-pesakit kanser, ya, yang dalam kajian Ustazah, menangis depan Ustazah. Ya Allah, saya rasa pilu sangat Ustazah. Saya rasa syahdu sangat. Dia kata kenapa? Sebab saya tak tahu nak balas macam mana. Nak balas macam mana sokongan yang suami saya beri. Saya tak tahu nak balas macam mana pengorbanan yang anak-anak saya telah berikan kepada saya. Alhamdulillah Ustazah, anak-anak saya jaga saya dengan baik. Tapi saya pedih melihat kebaikan anak tu. Ya, saya pedih tengok anak saya ya bawa buku kat sebelah sambil-sambil pegang kaki saya. Saya rasa pedih melihat tu. Sebab apa? Saya dah tak ada kuasa nak membalasnya. Saya tak teraya bangun dah Ustazah. Jadi nampak tak sahabat-sahabat sekalian, ada perkara yang jangan difikirkan sampai macam tu sekali. Jadi Ustazah sebut, ya kak, rehatkan diri daripada fikir benda tu. Yang membalas setiap perbuatan baik manusia adalah Allah. Kalaupun akak diberikan daya oleh Allah untuk balas pun kebaikan anak, akak takkan mampu membalasnya ya dengan sehebat seperti mana Allah menganjari atas setiap perlakuan kebaikan hamba-hambanya. Ya, kita pun sebut jazakumullah khairal jaza. Ucapan terima kasih kita kan. Semoga Allah membalas kamu dengan sebaik-baik balasan. Dah, jangan fikir kak. Jangan fikir nak balas macam mana. Tak payah fikir. Serah pada Allah. Tiap-tiap kali terasa dalam diri akak, rasa pilu syahdu kerana itu tadi, cepat-cepat akak doa. Ya Allah, berikan barakah hidupnya. Berikan anakku jodoh yang baik. Berikan dia keturunan yang baik. Ya Allah. Doa. Itu peranan kita. Itu adalah kerja kita sebagai seorang hamba. Bukan fikir-fikir sampai susah hati. Bukan fikir-fikir nak urus segala sampai sakit kepala. Itu juga seorang sahabat. Ya, Ustazah duduk dekat sahabat tu. Nama-nama yang Ustaz jadikan contoh-contoh cerita ni sahabat-sahabat sekalian semua dah tak ada dah kat atas muka dunia ni. Dia telah kembali menemui Allah. Kembali ke rahmatillah. Ya. Salah seorangnya lagi, Ustazah pergi ke rumah beliau setelah beliau dibawa balik ke rumah. Ya. Senyap je, tak cakap apa. Ustazah bisik kat tepi dia. Ustazah kata dengan dia, kak, ada apa-apa tak yang akak nak cakap? Akak luah kak? Ada apa-apa tak yang akak nak cakap? Ini salah seorang daripada sahabat yang sakit, tuan-puan sekalian, yang paling kurang mengeluh. Allah Alam, saya pun tak perasan sangatlah masa bila dia mengeluh. Paling kurang, senyap. Ya, selalu minta buah tasbih tu, nak tasbih. Ya, nak zikir. Jadi Ustaz sampai bertanya, kak, ada apa-apa tak akak nak cakap? Ada apa-apa yang terbuku kak? Akak sampaikan. Ya, Ustazah sudi nak dengar. Dia geleng kepala.
Masya Allah ya, bila dia geleng kepala tu, saya kata Masya Allah, dia sangat jaga. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku ni hanya ngadu dengan Allah. Aku ni semua benda dengan Allah. Allahu Akbar. Dia tidak dipenatkan dengan mengadu-ngadu pada manusia. Allahu Akbar. Dia tak dipenatkan dengan mengeluh-ngeluh pada manusia. Allahu Akbar. Ya, dia geleng kepala, tak ada benda nak cakap. Ustazah pula rasa malu buat tawaran tapi macam tak ada apa pula kan ya. Lepas tu duduk sebelah dia. Tiba-tiba dia cakap sepatah dua patah. Ya, dia cakap, cuma ustazah, dia kata, cuma ustazah, akak kesian dengan suami dan anak-anak akak. Kesian dengan suami dan anak-anak akak sebab mereka kena menguruskan kehidupan mereka sendiri. Jadi maknanya, okey, ada poin kat situ. Sahabat ini, antara yang menjadi kerisauannya adalah suami dan anak-anaknya kena menguruskan hidup sendiri. Sebab dulu mungkin dia permudahkan urusan tu ya, dengan izin Allah, dia bangun masak, ya, dia siapkan bekal nak ke sekolah dan sebagainya. Jadi bila dia cakap macam tu, Ustazah pun kata, dia kata dengan dia, Kak, jangan difikirkan soal itu. Yang menguruskan alam ini adalah Allah. Ya, semua makhluk ini yang menguruskannya adalah Allah. Masa anak akak, dalam kandungan akak pun tak tahu macam mana makanan tu akan sampai. Akak pun tak tahu macam mana anak akak akan hidup dekat dalam tu, dalam air ketuban, sahabat-sahabat sekalian. Bila keluar pula ke dalam ke muka bumi ni, tak boleh duduk dalam air pula, tersedak kita kan ya. Tapi dalam perut, dalam rahim, Allah jaga. Allah jadikan okey duduk dalam air ketuban, tak ada apa-apa. Allah dah jaga. Dan sebenarnya selama itulah seluruh hayat kita ni dijaga oleh Allah. Tapi kadang-kadang sebab kita ni ternampak sangat sebab musabab terlampau besar, sampai kadang-kadang kecil pula kita melihat kepada pemeliharaan Allah, ya, yang Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Innama idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Pada batas yang memang akak tak mampu nak buat apa-apa dah, tak boleh nak usaha, tak boleh nak ikhtiar, cukup, jangan fikir lagi. Serahkan urusan pada Allah, tawakal pada Allah, ya, sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah, ubudiah kepada Allah, berdoa. Semakin hebat doa kita, semakin tertahqiq, semakin terbukti kejelasan kita ini adalah hamba Allah yang sentiasa berharap menyandarkan hidup kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Maksud yang harus kita fahami daripada hikmah ini, rehatkanlah dirimu daripada keletihan mengurus pentadbiran yang menafikan konsep penghambaan diri kepada Allah ataupun ubudiyah kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW, dia ada dalam slide yang Ustazah sediakan tadi kan, ya, iaitu di mana Nabi SAW bersabda, innallaha ja'ala ar-ruha war-rahata fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah menjadikan ruh dan kerehatan adalah pada sifat ataupun pada keadaan redha dan yakin. Di situ letaknya kerehatan. Rehat jiwa, rehat fikiran, tenang, tenteram. Kalau tak tuan puan, situlah gopoh gapah, situlah golojo, situlah macam-macam. Ada orang memang tak boleh tenteram. Kita duduk dengan dia pun, kita dengan kita rasa tak tenteram. Kelang kabut memanjang, ya. Kita tengok Nabi sebut apa? At-ta'anni minallah wasti'jal minasyaitan. Ya, tenang daripada Allah, tenteram daripada Allah. Tapi jenis tergopoh gapah, jenis kelang kelibut ni, ini kadang-kadang datang daripada apa? Daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada maknanya macam-macam lah yang ditakut-takutkan oleh syaitan, gelisah yang didatangkan, ya, bisikan-bisikan oleh syaitan. Jadi bila kita tengok sahabat sekalian pada hadis yang pertama yang saya bacakan tadi, Allah menjadikan ruh dan kerehatan itu pada apa? Pada redha dan yakin. Jadi bila kita redha sahabat-sahabat sekalian, itu maksud arih nafsaka minat tadbir, iaitu dengan terjelmanya redha kepada Allah, yakin kepada Allah, ya, sebagai memenuhi nilai ubudiyah tadi. Jadi bila kita redha, maknanya apa? Dah serah urusan pada Allah. Serah urusan pada Allah. Jangan mulut je yang cakap. Hati, keyakinan, fikiran kita, jiwa kita menyerahkan urusan kepada Allah. Ustazah percaya sahabat-sahabat pernah bertemu dengan orang-orang yang tenang dan tenteram menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan.
Mereka bukan meninggalkan ikhtiar, bukan meninggalkan usaha. Mereka tetap berusaha, mereka tetap berikhtiar, memenuhi tuntutan kita sebagai seorang hamba. Tapi dalam masa yang sama, jiwa mereka rehat, fikiran mereka rehat, jiwa mereka tenteram. Ya, dalam maksud yang lain, sahabat-sahabat sekalian, iaitu pengetahuan kita terhadap pengakhiran atau kesan sesuatu yang ditadbir. Di mana kita jelas bahawa kita tiada pengetahuan, balik semula saya betulkan ayat. Di mana kita jelas bahawa kita tiada pengetahuan terhadap pengakhiran atau kesan sesuatu yang kita urus tadbir. Yang kita usahakan, kita tahu tak natijah dia apa? Tak tahu. Yang kita buat, kita tahu tak pengakhiran dia apa? Tak tahu. Semua itu tidak dalam pengetahuan ataupun dalam kuasa kita untuk tahu. Kita tak tahu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, macam mana kita nak lebih tenang, lebih tenteram, ya? Maknanya dalam apa jua keadaan, kita usaha, kita ikhtiar. Tapi bersama dengan usaha dan ikhtiar adalah sifat mahmudah yang ada dalam jiwa kita, yang kita isi dalam hati kita. Ini nilai-nilai qalbun salim. Apa dia? Kita sentiasa redha dengan setiap ketetapan Allah. Kita sentiasa yakin bahawa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Tengok macam mana kemarin dalam surah Al-Mulk. Ya, orang-orang yang ahli neraka tu, tuan-puan sekalian. Ditanya, malaikat tanya kepada ahli neraka tu, api neraka tu tanya. Ya, ditanya kepada orang-orang dalam ahli neraka tu, apakah tidak datang kepada kamu orang yang memberi peringatan? Ya, sehingga disebut dalam kitab tafsir, ya, seolah-olah ini satu gambaran nak tunjuk apa? Allah tidak pernah mengazab hamba-Nya dalam bentuk ataupun seolah-olah ini adalah perlakuan yang tidak adil. Sama sekali tidak pernah. Allah itu maha adil. Allah tak pernah menzalimi sesiapa pun. Jadi sampai atau tak sampai orang memberitahu tak kepada kamu tentang kebenaran, tentang hidayah, mana yang benar, mana yang salah. Apa jawapan orang-orang dalam neraka? Ya, kami telah mendengarnya. Ya, kami telah mendengarnya. Tapi kami tidak memikirkannya. Kami telah dengar, tapi kami tak ikut. Tengok sahabat-sahabat sekalian. Ya, bila kita sebut tentang kita, ya harus redha, yakin kepada Allah. Allah tak pernah zalim. Jangan pula dalam kita berusaha, contoh ya, kita ni dah usaha-usaha dah ni. Tapi macam mana nanti kalau kita ni, ya dah usaha, dah berniaga-berniaga, tengok melingkup perniagaan kita. Macam mana kalau kita berniaga nanti 10 kali lingkup? Ya, jadi muflis. Jadi ini kita telah bercakap sesuatu yang sebenarnya memang akan memenatkan kepala kita. Sebaliknya apa peranan ataupun tugas kita? Kita usahalah, kita ikhtiarlah. Usaha jangan usaha bodoh-bodoh kan. Kita ni kan, usaha maksudnya usaha apa? Usaha carilah ilmu dalam bidang yang kita nak usahakan. Ya, carilah sahabat, carilah rakan kongsi yang baik. Carilah pengalaman, belajar daripada pengalaman orang lain. Boleh buat sempadan, boleh buat teladan. Barulah usaha dan ikhtiar kita tu jadi usaha dan ikhtiar yang terbaik, yang sempurna. Adapun kesan daripada usaha, natijah daripada usaha, sesungguhnya kita tak pernah tahu apa yang benar-benar akan terjadi. Jadi kalau kita usaha ataupun belum usaha tapi dah menjangkau kepada sesuatu yang memang kita takkan tahu, bahkan kau tanya sejuta orang pun, orang tu pun takkan tahu nasib setiap orang lain, maka ini akan menyusahkan kita. Ya, seolah-olah kita melelahkan diri kita sendiri daripada sesuatu kita tak tahu. Contoh sahabat-sahabat sekalian, ini Ustaz pernah rasakan sendiri dalam bab didik-didik anak. Ya Allah, aku didik-didik anak. Ya, aku cuba dah usaha buat apa yang boleh kan ya, sahabat-sahabat sekalian, kita cuba. Tapi nanti macam mana kalau anakku tetap menjadi fitnah kepada apa yang kau bawa? Islam yang kita bawa. Macam mana nanti kalau anak kita begitu begini? Penat sahabat-sahabat sekalian fikir macam tu. Tapi saya pernah fikir macam tu. Macam mana kalau nanti anak ni yang memalukan kita? Macam mana nanti kalau anak ni? Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti ini seolah-olah kita nak tadbir, kita nak urus habis daripada awal pangkal sampai penghabisan. Daripada pangkal sampai akibah. Sedangkan kita tak tahu. Jadi memadai sahabat-sahabat sekalian apa dia? Kita buat sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita. Ya Allah tuntut kepada kita usaha, ikhtiar. Usaha ikhtiar yang penuh dengan bimbingan daripada Allah. Ya, bimbingan maksud dia macam mana? Belajar daripada ilmu yang telah disampaikan, ya,
daripada hadis-hadis Nabi SAW, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mendapat bimbingan guru-guru yang pakar, ada keahlian dalam bidang-bidang tersebut. Jadi insya-Allah, soal apa akan jadi selepas itu, serah kepada Allah. Tapi kita selalu kena ingat sahabat-sahabat, dalam bab akibat, bab kesan, bab pengakhiran, Allah banyak sekali sebut dalam Quran. Apa dia? Wal aqibatu littaqwa. Akibat pengakhiran yang terbaik semuanya kembali kepada takwa. Ya, wal aqibatu littaqwa. Semua akibat kepada orang bertakwa, akibat yang baik. Maknanya pengakhiran yang baik, semua yang menang siapa dia? Orang bertakwa kepada Allah. Jadi usaha kita apa dia? Jadi manusia bertakwa. Soal apa nak jadi esok, apa jadi akan datang, arih nafsaka minat tadbir. Tak payah kita nak urus segala-gala sampai lelah fikiran, lelah jiwa. Ini satu perkara yang disebut, ya, yang difahamkan, yang kita cuba nak fahamkan dalam konsep yang dibawa, diketengahkan pada hikmah yang keempat ini. Baik, mari kita lihat kepada slide yang selanjutnya. Tadbir menurut Ibnu Ajibah. Tadi Ustaz dah sebut, ya, ada 3 tadbir menurut Ibnu Ajibah. Yang pertama adalah tadbir yang keji. Tadbir yang keji adalah menuntut atau memaksa sesuatu dengan bersungguh-sungguh, sama ada dalam urusan berkait agama ataupun dunia. Hal ini disebabkan kerendahan adab, qillatul adab, dan kegopohan yang menghalang ketaatan kepada Allah. Jadi tadbir tu menurut Ibnu Ajibah ada 3. Yang pertama adalah tadbir yang keji. Keji sungguh orang yang menguruskan hidupnya seperti ini. Iaitu dalam sama ada urusan keduniaan ataupun urusan ukhrawi, dalam dia mentadbir diri dia, ya, dia bersungguh-sungguh ataupun menuntut, memaksa untuk sesuatu itu berlaku hingga berlakunya kegopohan, kegelojohan yang menghalang ketaatannya kepada Allah. Kok mana pun aku nak jadi orang kaya, ni contoh. Kok mana pun aku nak jadi orang kaya. Ya, tak nak jadi orang miskin. Aku nak usaha sampai jadi kaya. Ya, kita boleh cakap kita nak usaha sampai jadi kaya. Tapi sampai jadi kaya tu tuan-puan, itu bukan dalam ilmu kita. Ya, itu bukan dalam keupayaan kita, sahabat-sahabat sekalian. Boleh jadi kita usaha, tapi kehendak Allah tidak kaya harta, tapi mungkin kaya jiwa, kaya hati, ya, kaya ilmu ma'rifah kepada Allah. Itu kita tak tahu. Jadi usaha atas nama kok mana pun nak jadi kaya. Tengok 5 tahun usaha tak kaya juga. 6 tahun usaha tak kaya juga. Kenapa jadi tak kaya ni? Ini kononnya dia postmortem lah. Kenapa jadi tak kaya ni? Yelah, sikit-sikit nak syariah compliance. Sikit-sikit nak syariah compliance. Malah lambatlah kaya, kata dia. Ya, itu maknanya hati dia, dengusan nafsu dia. Memang susahlah kamu nak jadi kaya, asyik ikut syariah compliant. Sikit-sikit halal, haram, halal, haram. Tengok kawan kamu, senang-senang jadi kaya. Apa dia? Redah je. Redah je. Yang syubhah-syubhah redah, yang haram-haram redah. Nampak hasil dia cepat jadi kaya? Nampak tuan-puan, ini adalah tadbir yang sangat keji. Tadbir yang keji. Kenapa? Kita nak uruskan hidup kita, kita campur tangan, kita usaha, kita ikhtiar, sehingga membelakangkan ketaatan kepada Allah, sehingga menjerumuskan diri kita kepada memaksiatkan Allah ataupun melakukan perkara yang Allah larang. Nah, nampak ya sahabat sekalian, kita ni pun nak urus juga hidup kita kan, ya. Ada ruang lingkup yang Allah berikan kemampuan kepada kita manusia untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya, tapi jangan sampai kita melakukan tadbir yang keji tadi. Baik, itu yang pertama. Tadbir yang kedua adalah tadbir yang dituntut oleh syarak. Di mana tadbir yang dipertanggungjawabkan seperti perkara yang wajib dan sunat untuk kita lakukan, ya, bagi perkara ketaatan bersama, tengok ayat tu, ya, iaitu tadbir yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita kena buat. Sahabat-sahabat sekalian, takkan nak bagi alasan, tak tahulah macam manalah nak solat ni. Kenapa kak tak boleh nak solat? Kenapa tuan tak boleh nak solat? Susahlah, kerja. Macam mana kita ngurus hidup kita? Bukankah Quran dah bagi panduan? Ya, dalam surah Al-Jumu'ah. Kamu berniaga, tapi bila datang seruan panggilan Allah, kamu tinggalkan perniagaan kamu. Untuk apa? Untuk kamu ingat kepada Allah. Untuk kamu menunaikan solat. Kemudian setelah kamu ingat kepada Allah, lepas kamu solat, bertebaranlah kamu untuk meneruskan usaha kamu, ikhtiar kamu, kerja kamu.
Tengok macam mana Islam dah susunkan. Allah dah bantu. Uruslah masa kamu. Jangan bagi alasan kerja sampai solat pun tak sempat. Uruslah masa kamu. Jangan bagi alasan kerja sampai tak sempat untuk menyantuni anak isteri. Sampai tak sempat nak tengok apa dah jadi dengan akhlak anak isteri kita. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Maka tadbir yang dituntutlah tadbir yang dipertanggungjawabkan seperti wajib dan sunat bagi perkara ketaatan bersama dengan dalam kita melakukan urus tadbir tersebut, kita uruskan masa kita uruskan keluarga kita uruskan keuangan kita bersama dengan menyerahkan kehendak diri kepada Allah yang Maha Berkuasa. Jangan lupa tu poin tu. Jangan lupa tentang perkara apa dia? Semuanya dalam izin, dalam ilmu, dalam kuasa Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa. Jadi sepanjang kita usaha, jiwa kita tenang. Sepanjang kita ikhtiar, hati kita tenang. Macam kemarin ya, Ustazah sebut. Jumpa kakak Ustazah. Kakak Ustazah sebut, Dek, Wallahu A'lam. Dan kemudian nampak manis muka dia bila sebut Wallahu A'lam. Ustazah kaji-kaji sikit kok datang mana perkataan Wallahu A'lam kakak Ustazah. Jarang orang sakit kita jumpa sebut Wallahu A'lam ya. Jadi rupanya kata anak saya Ustazah, itu perkataan Atuk. Atuk kalau jumpa dengan Umi, ya Atuk akan sebut Wallahu A'lam. Hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Rehat. Kita ikhtiar. Ya, patut kemoterapi kita buat kemoterapi, patut radioterapi kita buat radioterapi. Kita sama-samalah menolong pada apa, kita numpang kepada ilmu yang Allah berikan kepada doktor yang merawat. Kita tak ada kemahiran tu, kita tak tahu dia macam mana, apa dia kemoterapi, radioterapi yang belajarnya doktor tu. Kita numpang ilmu yang Allah bagi pada doktor tu. Tapi bukan untuk kita sibukkan fikiran kita fikir, kok macam mana pula lah kalau kemoterapi ni sekarang jadi begitu, jadi begini, tak berjaya, hanya mendatangkan kesan-kesan yang penat. Sampai bila nak fikir macam tu? Yang mudah, yang senang, yang seharusnya, yang wajar apa dia? Wallahu a'lam, tanamkan keyakinan Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Mana ubat ni nak pergi, sampai ke tak sampai, ya, jalan ke tak jalan, berkesan ke tak berkesan, wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dah kita berikhtiar dalam keadaan hati kita senang, hati kita lapang, hati kita tenteram. Ya sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, tadbir yang harus. Tadbir yang harus adalah tadbir dalam urusan duniawi di samping bersama dengan penyerahan diri kepada Allah. Jadi ini memang tak boleh keluar daripada konteks ataupun konsep menyerah diri kepada Allah. Tertakluk kepada kekuasaan Allah. Yakin bahawa setiap sesuatu itu tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Jadi dalam banyak-banyak urusan kehidupan, ya, rutin harian, ialah tadbir yang harus yang kita buat, tapi mesti supaya tak jadi keji tuan-puan, mestilah dengan keyakinan bahawa semua ini datang daripada kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah bawa contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Ada seorang hamba Allah ya, dia ni sakit. Kemudian untuk buat ada satu pembedahan kecil lah untuk masukkan alat dia panggil chemopod ya. Sebab pengalaman Ustazah dengan pesakit-pesakit kanser ni meluas juga kerana kajian PhD Ustazah tentang itu ya. Jadi ada satu kes tu nak masukkan chemopod. Datang seorang doktor non-Muslim. Doktor non-Muslim yang berpengalaman ya. Yang dia di hospital tu, kata doktor yang lain lah ya, dan nurse yang lain katanya, doktor tu memang tak ada kerja lain kecuali dia menguruskan tentang ni lah, nak masukkan chemopod, benda-benda yang nak masukkan jarum ke apa-apa alat dalam badan ni. Itulah kerja dia. Itulah juga dia punya kepakaran dia. Jadi bila patient tu sahabat-sahabat sekalian takut ya, patient tu macam takut, dia ada pengalaman masuk chemopod, lepas tu kena buka balik, kena keluar balik, lepas tu infection bernanah dan sebagainya. Jadi doktor tu datang, doktor tu kata apa? Itu sangat senang Ma, dia kata. Ya, itu sangat senang Ma. Ya, saya boleh buat pejam mata. Doktor tu cakap ya, saya boleh buat pejam mata. Kat sini pun saya boleh buat. Dekat bilik ni pun saya boleh buat. Cuma tak bagus dah buat kat bilik ni sebab tak steril apa semua dia kata. Ya, tapi kat sini pun saya boleh buat. Cakap-cakap semua siap.
Dia cakap semua siap. Saya lepas tu dia tanya kat nurse yang teman yang mengiring tu, dia kata dengan nurse tu, you tahu kan, you pernah dengar tak saya buat salah? You pernah dengar tak saya buat salah masuk chemopod? Jadi itu Dr. Nur Muslim cakap, pesakit dan juga waris yang dengar ni, Allah, orang kata apa, semangat. Macam tu ya. Aduh, dengar tu kan. Jadi kita ni lah yang cuba jawab apa? Maknanya orang yang mendengar ni lah yang cuba jawab, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Nampak beza benda dalam ni sahabat sekalian, beza iman, ya. Beza keyakinan kita terhadap urusan-urusan mentadbir ni. Jadi panjanglah pesakit dengan waris ni, insya-Allah, insya-Allah. Tak kira dah. Ya, doktor tu faham ke tak faham, insya-Allah, insya-Allah. Sehingga kan, kata sahabat tu, bila doktor tu dah keluar kan, dia kata dia takut nak buat sebab apa? Sampai dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, janganlah pula engkau tunjuk kat doktor tu atas perkataan dia tadi, tapi kau jadikan aku pula lah, sebab aku pula wasilahnya. Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Sebab takut dengar, saya boleh buat, saya pandai buat, ini bidang kepakaran saya, ini ilmu saya, tanpa sebarang sandaran kepada zat yang maha berkuasa. Tuan-puan boleh faham maksud Ustazah? Iaitu berbeza dengan kita yang beriman kepada Allah, berbeza dengan kita yang mentadbir, tadbir yang dituntut tadi, iaitu bersama dengan keyakinan semuanya dengan kuasa Allah, izin Allah, serahlah diri pada Allah. Jadi sebab itu bila orang beriman, orang Muslim bercakap, tuan-puan sekalian, mukminah bercakap, ada apa? Insya-Allah. Dengan izin Allah, kita sama-sama minta kepada Allah, saya tak ada ilmu apa-apa pun kecuali apa yang Allah ajarkan kepada saya. Jadi nampak sahabat sekalian, ya, Masya Allah ya, aura manusia beriman, yakin pada Allah itu memang boleh sampai kepada orang lain. Orang lain dengar pun rasa rehat dengar. Saya buat contoh sikit lagi sahabat sekalian, naik kapal terbang. Ini pengalaman peribadi Ustazah. Ustazah pernah ada ketakutan terhadap ketinggian, kelajuan, dan ketinggian dan kelajuan itu sangat signifikan dengan pesawat ataupun kapal terbang. Ya, jarang kita dengar kapal terbang slow. Pernah dengar kapal terbang bawa slow. Ya, kapal terbang ni kena laju lah, tak boleh slow macam sikal. Ya, jadi kelajuan dan ketinggian, ataupun kita dengar kapal terbang kita tak tinggi sangat pun, atas pada atap kita je sikit terbang. Jangan juga dengar kapal terbang apa. Jadi dia ketinggian dan kelajuan. Ustazah pernah takut dengan ketinggian dan kelajuan. Pada masa usia masuk 40 sampai rasa 43, tak tahu kenapa sahabat sekalian, Masya Allah, takut sangat naik kapal terbang. Tapi Alhamdulillah, inilah antara perkara-perkara yang jadi rawatan kepada masalah-masalah dalam jiwa kita. Jadi bila dengar pilot tu, contoh ini cerita betul pilot yang bila dia nak bagi apa, pertama sekali bila ini kapal terbang tak bergerak lagi ni, tapi dia dah mengalu-alukan penumpang tapi dia alukan tu dengan contoh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Lepas tu dia sebutlah macam-macam lah, good morning apa semua. Mendengar perkataan Bismillah itu pun Allahu Akbar, lega kita kat belakang tu. Betul tak sahabat-sahabat semua ya? Dengar Bismillah tu pun lega. Dia menyandarkan pekerjaan yang dia buat tu dengan Allah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ataupun tengah-tengah jalan tu, pilot akan bagi pengumuman kan, nak beritahu sampai ketinggian mana dah, berapa lama nak sampai lagi kan. Kemudian pilot tu akan sebut, kita dijangka sampai insya-Allah. Dia sebut perkataan insya-Allah, aduh lega dengar. Kalau pilot tak sebut insya-Allah, sahabat-sahabat semua, Ustazah kat belakang tu akan sebut insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sebab apa? Tak nak turut sama dengan keadaan tidak menyandarkan kepada Allah. Tak nak, takut, tak berani. Ya. Jadi kita akan sebut. Tapi bila pilot tu yang akan sebut, insya-Allah kita dijangka sampai, Allah lega. Ya, dia menguruskan kapal terbang tu, dia bawa kapal terbang, ya, dia uruskan, tekan sana, tekan sini. Tapi ingat, dengan sandaran kita kepada Allah. Ya, semua ini dalam kuasa Allah, pertolongan Allah, kekuatan yang Allah berikan, baik kekuatan ilmu, kekuatan keupayaan, kekuatan kesihatan, semua sekali datang daripada Allah Azza wa Jalla.
Jadi dalam tadbir perkara-perkara yang harus dalam kehidupan duniawi, kehidupan rutin kita pun tetap berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah buatkan contoh situasi. Ahmad berniaga setiap hari di pasar pekan. Di pasar pekan, dia menjual hasil tanaman dari kebunnya. Segala usaha dia lakukan dengan meyakini bahawa jaminan rezekinya ditentukan oleh Allah. Ini yang kita nak. Usaha-usaha tapi hati selamat. Qalbun salim. Kenapa hati selamat? Kenapa hati sejahtera? Sebab dalam usaha itu tetap merasakan jaminan rezeki di tangan Allah. Jangan cakap jaminan rezeki pada usaha kita. Jaminan rezeki pada apa yang kita buat. Tak, kala. Bukan sama sekali. Jaminan rezeki di sisi Allah. Kita menunaikan tanggungjawab. Allah perintahkan apa dia? Wa qul i'malu. Dan katakan wahai Muhammad, beramallah, bekerjalah, berusahalah. Ya, maka Allah akan lihat usaha kita. Nabi akan lihat usaha kita. Orang-orang mukmin akan jadi saksi pada usaha kita. Jadi kena faham, ya. Yang kedua, Zaleha, seorang ibu tunggal membesarkan anak-anaknya dengan segala usaha yang dilakukan agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Banyak cabaran yang dihadapinya. Namun Allah berikan dia ketenangan kerana dia sentiasa yakin dengan rahmat dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, ya, banyak benda yang lelah, penat, tenteram tak datang daripada hati. Kalau kita belajar tentang qalbun salim, ya sahabat-sahabat sekalian, tentang qalbun, sampaikan hati tu ada akal dia. Kita selalu kita bercakap akal ni, kita bayangkan akal fikiran. Akal fikiran pun ia ada. Tapi dalam masa yang sama ada yang disebut lubun. Lubun ni hati yang paling dalam. Ya, ini bila kita cakap pasal hati sahabat sekalian, bukan bermakna yang Ustazah cakap tu itu adalah jami' mani'. Maknanya itulah gambaran yang lengkap. Tak. Ini ilmu Allah terlalu luas, ya. Terutama bila cakap pasal jiwa, pasal roh, pasal hati, terlalu sedikit yang kita tahu, ya. Hanya Allah yang Maha mengetahui dengan sebenar-benar, ya. Jadi kalau kita tengok pada lapisan hati yang dalam, antaranya adalah lubun. Lubun ni macam kita selalu dengar, fa'tabiru ya ulul albab, ya, albab daripada perkataan lubun. Kan kita tengok terjemahan pun sebut orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang berfikir, kan. Maknanya hati ni ada ruang, ada akal dia, fikiran yang datang daripada sumber hidayah, sumber keimanan, sumber jiwa, sumber hati. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila seseorang itu berusaha dan dia memiliki hati yang selamat, kenapa? Akal dalam hati dia sentiasa berfikir, berhujah, meyakinkan kepada dia, tertanamnya keyakinan. Apapun yang kita buat, yang kita usahakan, yakin dengan rahmat Allah. Yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yakin Allah Maha Pengampun. Boleh jadi dalam usaha kita akan terbuat salah, tersilap. Ada orang tak nak usaha apa-apa, tak naklah takut berdosa, tak naklah takut tersilap. Sudah langsung tak buat apa-apa. Ya, kita usaha, kita ikhtiar. Dalam masa yang sama, andai kata kita tersilap, Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Kita manusia biasa yang tidak mungkin tidak melakukan kesilapan. Jadi hati kita tu tenang, tenteram. Ya, sentiasa yakin dengan janji-janji Allah. Yang ketiga, Jeffrey berniaga telah 20 tahun. Dia percaya dengan segala usahanya dia akan berjaya. 20 tahun tanpa solat baginya tetap menjadikan dia usahawan yang berjaya. Ini tadbir yang keji. Betul, dia adalah seorang usahawan yang hebat menguruskan organisasi dia, menguruskan perniagaan dia. Dia ceruk mana dia tak sampai dekat atas muka dunia ni. Tengok pasport dia, habis. Dia kadang-kadang berbangga, pasport tu pakai sebulan je, habis muka surat depan sampai belakang, chop sana sini. Kenapa? Atas urusan bisnes, sana, pergi merata. Kalau nak tanya pasal bisnes, tanyalah pada dia. Dia tahu ilmu bisnes, marketing macam mana, psikologi bisnes macam mana, semua. Dia sangat bijak, tahu semua. Tapi dia tidak ada hubungan dengan Allah. Dia tidak ada hubungan dengan Allah. Bukti dia apa? Dia dah lama meninggalkan solat. Dan dia percaya dia berjaya kerana ilmu yang ada pada dia. Dia percaya kerana kerajinan yang ada pada dia. Dia percaya kerana kehandalan yang ada pada dia. Kesian dia. Dia mentadbir dalam urusan tadbir yang sangat keji. Kenapa? Jauh daripada Allah.
Apa yang berlaku kepada dia? Sebenarnya dia sangat lelah dan penat. Sangat penat dan lelah. Setiap kali usahanya tidak menjadi, usahanya tidak berjaya. Ya, setiap kali susut dia punya keuntungan. Oh, yang itu ya Allah, ya Tuhan ya. Maknanya dia punya kesan pada diri dia sangat kecewa, sangat tertekan, sangat gelisah. Kenapa? Sebab tidak ada yang namanya keyakinan, kepercayaan, keimanan, sandaran kepada Allah. Ya, Allah Jalla wa'ada, Allah yang maha hebat, Allah yang maha tinggi. Nampak sahabat-sahabat sekalian, bagaimana insya-Allah hati kita akan tenteram. Buatlah kerja kita ya, buat kerja kita ya, sedang segala urusan itu dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam ilmu Allah yang maha sempurna. Sahabat-sahabat sekalian, masa telah menunjukkan jam 10.18 ya. Ini jam ustazah lah. Jadi tak boleh lama sangat ya. Itu agreement ustazah dengan Dr. Azhar. Ustaz marah kalau lama-lama. Ya, jadi 10 okeylah ni sejam lebih sikit. Tapi cuba tunjukkan sahabat-sahabat corak apa ni, admin tolong tunjukkan slide yang kita belum sempat. InsyaAllah yang ni kita bawa ke minggu depan. Dalam kajian ustazah terhadap Isqat Tadbir Al-Uyub Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, ada 10 corak pemikiran dalam memahami Isqat Tadbir Al-Uyub berkait pengurusan tekanan. Jadi ustazah dah siapkan slide-nya. Ada 10 corak pemikiran. Masya-Allah, subhanallah, insya-Allah tuan-puan sekalian, kalau kita faham dengan 10 corak pemikiran dalam memahami soal-soal pentadbiran ni, tadbir-tadbir ni ya, berkait pengurusan tekanan, insya-Allah hati kita akan tenteram. Ya, insya-Allah hati kita akan tenang. Tapi 10 perkara itu tidak dapat untuk ustazah huraikan pada malam ini. Ini adalah insya-Allah poin yang kita akan huraikan pada minggu hadapan dalam talaqi hikam kita. Jadi maknanya minggu hadapan tu sebelum ustazah masuk kepada hikmah yang kelima, ustazah akan cuba menghuraikan dahulu 10 corak pemikiran dalam memahami Isqat Tadbir Al-Uyub berkait pengurusan tekanan. Supaya kita dapat hidup dengan tenang, dengan bahagia, qalbun salim, jiwa yang sejahtera insya-Allah. Apapun kita akan sambung pada minggu hadapan ya, dalam kuliah talaqi untuk kitab hikam. Sebelum ustazah akhiri, ya, ustazah nak kongsikan satu kisah di mana ada seorang alim ya, dia cerita, dia kata dia duduk kat masjid, dalam keadaan berfikir sana sini ya, berfikir macam-macam lah. Yalah, banyak urusan kan nak fikir apa semua. Kemudian sehingga tiba-tiba masuklah seorang laki-laki. Masuk seorang laki-laki tu kalau tengok ya sahabat-sahabat sekalian, bukan tak nampak penampilan macam orang senang, macam orang kaya, macam orang glamour ke, tak ada, biasa je. Tapi bila dia masuk dengan apa? Bibtisamah tughammiru wajhah. Dia masuk dengan senyuman yang menjadikan muka dia manis sangat, muka dia berseri-seri. Tak apalah penampilan dari segi baju ke apa semua nampak macam orang susah kan. Tapi wajah tu dengan senyuman, ya, dengan muka berseri masuk. Lalu dia pun menegur laki-laki tadilah, orang alim yang duduk dalam masjid tadi kan, ya. Dia pun tegur kan, dia tegur. Sebabnya yang duduk dalam masjid ni mukanya masam, mukanya kelat kan. Jadi yang senyum ni dia tegur kan. Malak, dia kata, kamu ni kenapa? Ya, kenapa muka macam ni? Duduk dalam rumah Allah pun wajah tak berseri, dalam rumah Allah pun muka ketat je kan. Ya, lebih kurang macam tu lah. Lalu ditanya, kamu pula macam mana ya? Wajah kamu berseri-seri dengan senyuman dan sebagainya. Lalu apa jawapan dia? Ala ta'lam. Kamu tak tahu ke? Annallaha maulana. Sesungguhnya Allah itu adalah maulana, pelindung kita, ya, yang memelihara kita. Ala ta'lam, kamu tak tahu ke? Maksud dia apa sahabat-sahabat sekalian? Yang merisaukan kamu sebab ada urusan yang kamu fikir. Yang jadi muka kamu ketat ni sebab otak kamu tu tak habis-habis berfikir. Ya, otak nanti akan generate berfikir-fikir supaya apa? Supaya akan berlaku tindakan, akan berlaku tindakan lah, amalan pada diri kamu. Tapi dalam keadaan kamu ni mungkin terlepas pandang. Apa dia? Annallaha maulana. Allah yang lindungi kita, Allah yang pelihara kita, Allah yang jaga kita.
dalam keadaan Allah yang maha hebat, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan apa pun. Allah yang maha sempurna, kudus, Allah yang maha suci daripada segala aib dan kelemahan. Takkan kamu tak puas hati lagi? Allah maulakum, Allah menjaga kamu, memelihara kamu. Patutnya tunjuklah kat muka tu sikit, puas hati Allah yang jaga kita. Ya, tak payah risau-risau, Allah yang jaga kita, Allah lindungi kita. Allahu Akbar. Wa waqaftu ata'ammal. Maka aku pun duduk memikir pada kata-kata laki-laki yang masuk tadi. Dah siapalah laki-laki itu. Memikirkan apa? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Muhammad. Ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah maula alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu dengan sesungguhnya Allah adalah penjaga, pelindung, wali kepada orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak ada pelindung mereka. Tidak ada penjaga bagi mereka. Allahu Akbar. Ya, jadi Ustazah pun bila tengok kisah tu ya tuan-puan sekalian, menung juga kan? Ya, kita pun ya Allah ya Tuhan, betul lah. Kadang-kadang kita ni qillatul adab dengan Allah. Ya, kurang adab dengan Allah. Tunjuk muka ketat, muka tak puas hati lah, itu belum bab-bab mengeluh lagi. Padahal Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, Allah mengasihi kita, Allah memberikan segala-galanya pada kita. Ya, tak puas hati juga. Macam seorang anak, kita bawa naik kereta, bawa pergi jalan, apa dia nak kita bagi, yang tak nak pun kita bagi, tak minta pun kita bagi. Bawa sana, bawa sini, beli tu, beli ni, dapat itu, dapat ini. Tapi muka ketat, muka tetap tak senyum, muka tetap tak puas hati. Memang kenalah anak tu. Kita akan tanya, kenapa? Nak apa lagi? Apa lagi yang tak cukup? Umi nak minta satu je, apa dia? Tolong maniskan muka. Tolong senyum. Bagi bahagia sikit hati Umi nak tengok ni. Kita tahu tuan-puan, ya, kita buat satu analogi kita senang faham. Walillahil mathalul a'la. Bila Ustaz buat analogi itu bukan bandingan dengan Allah yang maha hebat, maha sempurna, tak boleh nak dibandingkan dengan apa pun. Tapi nak bagi faham je, senang faham. Jadi demikianlah. Ya, kenapa tunjuk muka ketat apa semua? Sebab mungkin hati tu tak cukup meyakini, ya, cukup mengimani, menghayati bahawa Allah, ya, mencukupkan, menjaga segala urusan. Jadi tenang-tenang saja. Ikhtiar dalam ketenangan. Ya, usaha dalam ketenteraman. Kita buat pada kadar yang mampu kita lakukan, natijah segala-galanya, segala urusan sebenar-benarnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Apa pun tak apa, insyaAllah nanti kita sambung pada minggu depan insyaAllah. Ustaz minta maaf salah silap, ya. Kalau ada salah silap dalam penghuraian, salah silap apa semualah, Ustaz beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Mudah-mudahan Allah menambah baikkan kefahaman kita, ya, pengajaran kita dan sebagainya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat sekalian. Dan Ustazah nak mengajak sahabat-sahabat yang ada, ya, yang mungkin nak melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah boleh laksanakan menerusi, ya, pengurusan Ma'at Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Boleh rujuk pada Facebook Ustazah dan juga pada Instagram Ustazah cara bagaimana nak melakukan ibadah korban dan menyerahkan urusan tu, maknanya amanah tersebut kepada pengurusan pihak tahfiz. Pihak tahfiz pun menguruskannya dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Jadi semuanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, ya, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba Allah. Jadi boleh berbuat demikian kerana, ya, dalam masa yang sama bermakna sahabat-sahabat pun membantu juga, ya, Madinatul Huffaz untuk kita punya anak-anak murid, dia dapat sama-sama dalam ibadah korban tersebut. Jadi ini adalah kalau yang nak dibuat dekat tahfiz ni julung-julung kalilah kami adakan. Biasa kami uruskan dan berikan kepada pihak, maknanya kita buat dekat tempat lain, ya. Tapi insya-Allah mungkin kalau kalau dah boleh buat kat tempat sendiri, ya, tengok pada keadaan sekarang, ya, sebab masih lagi pandemik COVID-19 kan, insya-Allah kita akan buat dekat perkarangan Ma'at Tahfiz tu juga, ya, korban. Jadi boleh tuan-puan untuk bersama-sama dengan Madinatul Huffaz untuk ibadah korban. Dan Ustazah menjemput sahabat-sahabat semua, tolong daftar Mukim Mihrab Coaching. Ya, Mukim Mihrab Coaching ni lebih terfokus kepada pengurusan keluarga bahagia. Tak kiralah, ya, suami ada ke, isteri ada ke, ataupun tak kahwin ke apa ke, yang penting kita tak
sedikit pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam menguruskan sebuah keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang belum kahwin, yang sudah kahwin, ya, yang dah ada anak-anak dan sebagainya, untuk jadi refleksi atau muhasabah juga, insya-Allah. Segala-galanya kita serahkan pada Allah. Allah yang memberikan ilham, Allah yang memberikan segala kemudahan, insya-Allah. Kita hanya berusaha dan berdoa kepada Allah. Jadi terima kasih semua sahabat-sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Sahabat-sahabat sekalian, boleh juga, ya, untuk masih lagi boleh pendaftaran Mihrab Coaching Qalbun Salim. Ya, masih boleh pendaftaran Mihrab Coaching Qalbun Salim yang menjurus kepada Qalbun Salim. 2 kelas telah pun kita adakan dan berbaki lagi 2 kelas. Tapi kalau daftar sekarang pun tetap boleh ikuti 2 kelas yang sudah diadakan. Tetap boleh ikuti 2 kelas yang telah diadakan menerusi Facebook khusus yang kita sediakan untuk Mihrab Coaching Qalbun Salim. Jadi boleh daftar, boleh hubungi Fatih Team, ya, untuk pendaftaran Mihrab Coaching Qalbun Salim. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan,
rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, goda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali